Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, kita berada lagi sekali di dalam majlis ilmu yang akan menceritakan satu cerita yang cukup panas sebelah atas ni, iaitu cerita rambut dah nipis ataupun dah dekat nak botak ataupun gugur lebih daripada beberapa helai sehari. Saya akan cerita pada malam ni sebab apa? Kita tahu ramai yang amat peduli tentang masalah rambut gugur. Dan ramai juga yang dah give up pun. Betul tak? Dah dia cuba macam-macam, dah tak boleh juga. Ataupun mungkin dia serah saja pada takdir. Ataupun mengatakan cuma ini sebagai genetik. So, boleh tak kita bantu lagi? Mana nak tahu ada harapan. Okay. Walaupun 10-20% daripada anda yang terutama sekali lelaki yang betul-betul botak habis. Dan memang orang panggil botak lelaki tu. Mungkin tak banyak yang boleh kita buat. Tetapi mana nak tahu. Mungkin ada sebab-sebab tertentu. Kenapa dia luruh rambut tu. Kalau dah memang genetik tu memanglah susah sikit kan. Tetapi saya nak cerita malam ni 80% ataupun 90% daripada kita sebenarnya ada isu. Kenapa rambut tu dah mula nipis ataupun nak botak ataupun banyak sangat luruh. Terutama sekali orang perempuan lah lebih risau. Sebab lelaki kalau dia botak terus dia jadi macam Kojak atau jadi macam Bruce Willis tu dia nampak kadang-kadang lebih macho pula kan. Setengah orang dia sengaja dia botakkan kalau pun ada rambut. Tapi orang perempuan tak. Jadi kita nak fokus juga kepada lelaki dan perempuan. Sebab malam ni walaupun lelaki lebih banyak yang rambutnya rontok. Ataupun maksudnya botak ni kan. Ataupun nak jadi nipis ni. 3 kali ganda lelaki daripada wanita. Tetapi wanita ada juga isu-isu dia, ada season dia. Season yang luruh rambut lebih daripada biasa. Terutama sekali yang ada kaitan dengan hormon. Uban pun kita boleh bantu, tetapi uban saya tak berapa orang panggil cekap lagi. Yang penting kita nak bagi tumbuh rambut dulu. Boleh tak? Okey. Ada cara-cara nak lebatkan dan bukan nak lebatkan rambut saja tapi nak hitamkan juga. Tapi hitam tu bagi saya nombor 2. Nombor 1 nak bagi naik dulu rambut tu. Okey. Baik. Ada 3 fasa rambut kita ni bila Tuhan jadikan ada 3 fasa. Okey, dia mula-mula dipanggil anagen. Anagen ni maksudnya fasa dia nak tumbuh. Kalau bayangkan beribu rambut kita ke atas kepala ni, dia ada dia punya macam bulb dia. Okey, dia punya macam follicle tu, dalam follicle kat dalam atas kepala kita ni, kat atas tengkorak ni kan ada kulit kan. Kat kulit tu, di bawah kulit tu ada dia punya macam berbawang dia tu. Jadi bawang tu dia macam follicle tu dia akan naik macam tu. Kalau kita tengok dia nak naik. Nak naik tu fasa ni, masa dia naik satu rambut selai-selai rambut tu, dia mungkin ambil anagennya space tu ataupun fasa tu antara 2 hingga 8 tahun. Lambat kan? Tapi dia naik tu sehinggakan kata kajian 1 bulan 1 cm minimum dia akan memanjang macam tu. Jadi kalau anda tengok setahun tu dah dekat 12 cm lah dia naik macam tu kan. Dia belum nak luruh lagi. Sepatutnya tak ada nak jatuh apa-apa. Lepas tu dia panggil fasa ketogen tu. Ketogen tu dalam masa 2 minggu tu dia melonjak naik. Laju betul. Lepas 2-3 tahun nak masuk 5 tahun tu dia laju lagi. Lepas tu dia sampai satu fasa yang ambil masa 3-4 bulan, fasa rehat, istirahat, dia panggil fasa telogen tu. Di telogen tu waktu yang dia akan lepaskan rambut yang dah orang kata dah tua lah. Tapi bukan dia lepas jatuh tu, bila kita dah luruh rambut tu dia tak naik balik. Yang tu dia akan mengganti, dia regrow. Faham tak? Sebab tu you tak akan nampak rambut you nipis. Sebab apa? Yang jatuh, dia akan naik balik. Okey? Itu kebiasaan normal. Dan normalnya setiap hari berapa helai you jatuh, luruh, berapa helai. You tak bilang pun. Okey, kadang-kadang kita pun tak bilang. Saya dulu masa kena kemoterapi memang boleh nampak beratus helai lah kan. Tapi itu kemoterapi. Tapi orang biasa-biasa ni, macam you pergi kerja, balik kerja, jaga anak semua ni, 100 helai maksimum. Okey, kalau lah you boleh hitung pun lebih kurang. Sekali tarik sikat tu katakan 10 helai, sekali lagi 20 helai. Yang tu kalau sehari you sikat 3-40 kali tu dah dekat 200-300 helai. Itu dinamakan dah mula nipis dan rambut dah mula gugur. Saya ulang lagi sekali, 100 helai average kita bagi maksimum. Okey, semua dah boleh dapat tangkap permulaan mukadimah tu. Ada 5 sebab utama kenapa orang selalunya luruh rambut atau rambutnya dah mula nipis. Kalau you tahu, you tulis dulu apa, dan you sendiri pun tahu kenapa. Tidak lain tidak bukan, siapa tahu cepat. Yang paling utama ialah, siapa tahu? Senang aja.
Jawapannya ialah stres. Stres merupakan salah satu daripada punca utama kenapa orang luruh rambut. Habis tu Unity kata, doktor, ni budak-budak muda ni pun dah luruh rambut. Mana you tahu dia orang tak ada stres? Tahu tak? Dengan cara dia orang belajar sekarang, zaman nak kena skor semua A, dah dapat graduate pun dah tak ada kerja. You ingat tak stres? Budak-budak ni, betul tak? Nak kahwin pun besok kena depend on father lagi sebab duit tak cukup dan sebagainya. Itu stres tu, faham tak? Jadi budak-budak muda sekarang pun dah luruh rambut. Okey, orang yang dewasa selalunya kalau you baca buku atau sains artikel tu, dia kata orang perempuan mula luruh rambut umur 30 ke atas. Orang lelaki umur 40 ke atas. Itu kebiasaan. Tapi saya dah tahu zaman moden, ramai saya tengok umur yang baru kerja 5-6 tahun, belum lagi confirm kerja pun kadang-kadang rambut dah luruh dah. So, satu ialah stres. Sebab apa? Masa stres tu, ada satu konsep dinamakan kortisol. Kortisol ni menyebabkan you punya hormon, orang panggil, testosteron tu pun terganggu. Bila testosteron terganggu, kadang-kadang dia mencacak naik kalau stres tinggi sangat, ataupun dia jatuh testosteron. Dua-dua ni jatuh pun jadi masalah, testosteron ni naik pun bermasalah. Kalau dia jatuh naik ni menyebabkan hormon tu terganggu, maka you akan ada satu penyakit luruh rambut yang tak rata. Namanya apa dia? Alopecia areata. Dia bertumpuk-tumpuk, dia luruh. You perasan tak kalau you tengok budak-budak baru pergi potong rambut tu kan, dia dah crew cut sikit kan, rambut dia tak rata, dia nampak macam berlubang-lubang, macam ada semut gigit ke, macam orang keluarkan rambut dia bulat-bulat, 50 sen, 20 sen kat sana kat sini, kat belakang, kadang-kadang kat depan. Dia pun naik malu juga, kadang-kadang dia lepaskan rambut lebih supaya nak cover kawasan-kawasan tu. Itu dinamakan stres punya faktor. Orang perempuan pula, dia ada masalah, orang panggil kalau nak luruh rambut, dia senang bermasalah nipis kesemuanya sekali. Dia tidak bertumpuk-tumpuk macam tu. Dan orang lelaki, kalau betul-betul dia tinggi testosteronnya disebabkan oleh ada hormon-hormon tak balance nanti, ataupun dia ambil injection testosteron, ataupun dia makan banyak hormon-hormon yang dia tak sedar, makanan-makanan nak jadi kuatkan badan tu, kan pergi gym semua tu. You perasan tak? Dia punya orang yang pergi gym tu ramainya ada M kat sini. Ada tulisan M. M. Dia macam tu zoom macam tu kan. Dia ni naik ke belakang lagi. Lepas tu kadang-kadang dia botak juga kat tengah ni. So tengah dengan M shape tu lama-lama dia 5-6 tahun dia bertemu. Botak habis macam tu. So kes-kes macam ni mungkin kita boleh bantu sebelum dia terlambat. Boleh tak? So nombor 2, satu saya kata stres. Nombor 2 ialah masalah hormon. Ni memang masalah besar. Hormon ni disebabkan saya kata apa tadi, testosteron yang mainkan peranan utama. Bila dia bertukar jadi dihydroxytestosterone. Testosteron tu orang lelaki punya, tapi orang perempuan pun ada testosteron. Okay? Cuma dia sepatutnya estrogen lebih, tapi kadang-kadang bila testosteron pun meningkat disebabkan ada masalah hormon bertukar. Contoh, waktu dia masa pregnant, masa sebelum melahirkan baby, dia punya estrogen tu cukup. Tetapi bila dia lepas melahirkan baby, you perasan tak, 3-4 bulan lepas dia masa pantang dan sebagainya, rambut dia luruh gila-gila. Pasal apa? Sebab dia punya estrogen tu jatuh, testosteron tu nampak macam meningkat. Padahal testosteron sentiasa ada. Cuma bila estrogen tu jatuh disebabkan dia dah beranak, dah turun jumlahnya, maka nampak macam testosteron tu meningkat. Testosteron ni bila dia terlalu tinggi, dia namakan nanti bertukar jadi dihydroxytestosterone. Nama tak ingat apa. Tapi dia yang menyebabkan macam dia membakar habis ataupun menjahanamkan, merosakkan yang saya kata follicle tadi. Kan di bawah kulit kita kan, tempat asal usul rambut tu, follicle tu jadi rosak. Bila rosak tu bukan saja dia luruh, dia tak boleh ganti balik. Kalau follicle ni naik, lepas tu you jatuh satu hari 80 ke 70 helai, itu akan nanti ganti balik nanti kan. Dia ada fasa-fasa dia. So orang yang hormonal problem ni, kalau dia ambil hormonal terapi, dia ambil birth control terapi, ataupun ada masalah thyroid, terutama sekali orang yang ada hypothyroid, thyroid dia rendah sangat pun boleh luruh rambut. Okey, kalau hyperthyroid pun kadang-kadang mengganggu juga. So thyroid hormon boleh ganggu tu. Ataupun you lepas demam yang terlalu lama, you fever, dengue fever, lepas tu ada lagi sesemua dan sebagainya, you demam aja kerja you. Orang yang sakit lama,
Walaupun tak kena kanser apa-apa lagi, dia pun boleh petulu rambut dia, nipis rambut dia. Ataupun dia ada masalah skin problem. Masalah skin ada kaitan dengan hormon juga, ataupun dengan masalah inflammation. You senang kadang-kadang perasan tak ada suka jadi nanah-nanah atas kulit kepala ni. Yang tu doktor dah bagi ubat yang gila-gila, sampai ubat kemoterapi pun ada, dia bagi pil tu kan, jangan main tu. Apa namanya? Ikutin. So ubat tu kalau dia bagi tu, you jaga baik-baik. Kalau makan dia baik, tak apa. Kalau lama sangat makan, yang tu pun boleh menyebabkan rambut you luruh. Lagi satu, ubat orang yang makan tu jerawat dan jeragat tu, dia mengganggu hormon. Dan juga satu lagi menyebabkan kadang-kadang you berkelimomo. Orang yang banyak kelimomo, orang yang suka gatal rambut, itu pun boleh menyebabkan sebab masalah dia kasar dan garu dan sebagainya. Dia tak sedar masa tidur pun rambut tu boleh luruh. Apa lagi? Masalah ketiga ialah you tak cukup protein dalam you punya makanan you. Nutrition is very important. Setengah orang salahkan cuma masalah genetik, masalah stres, masalah saya kata tadi hormon. Tapi sebenarnya ramai lupa yang pemakanan kita kalau tak cukup protein. Ingat, bila saya kata protein ni pula, nanti you pergi cari steak ke, kambing golek lah, ayam lah, itu percik tak percik semua. Bukan. Kita kena cari protein yang sihat. Dan protein sihat selalunya datang daripada mana? Cepat. Datang daripada sayur-sayuran dan ke kacang. Termasuk ada ubi-ubi yang ada protein pun. So tak semestinya datang daripada daging. Is that clear? Sekali-sekala you nak cheat day dengan fish, ikan dengan telur tu, saya benarkan lagi. Sebab you bukan masalah kanser, bukan masalah diabetes yang hypertension yang serius-serius. You cuma rambut nak botak je kan. So dibenarkan seminggu 2 kali ambil fish ataupun ambil telur, no problem. Tapi lain pada tu, no. You tak boleh membahayakan diri dengan makanan daging-daging yang penuh dengan hormon. Kan daging ada banyak hormon. Terutama sekali daging apa, siapa tahu cepat? Daging ayam. Minta maaf cakap atau ikan-ikan yang bela dalam sangka-sangka tu. Semua pellet-pellet yang dia bagi tu confirm ada growth hormone, ada hormon-hormon yang menjadikan ganggu hormon yang natural badan kita. So seterusnya, bila protein tak cukup, kadang-kadang rambut pun boleh jadi kuning-kuning dan sebagainya. Umur baru 30 dah mula nak beruban sebagainya tu, tu ada kaitan dengan nutrition ada. Nanti saya bagi tahu apa mineral-mineral yang tak cukup. Sekejap saya sambung dulu. Apa lagi punca besar yang kenapa kita senang kena rambut gugur. Saya dah cerita tadi, masa saya kena kemo dulu, memang tak sampai bulan kedua dah nampak 200-300. Lepas tu bila bulan kedua, cycle yang dah kedua tu, dia dah mula sebelah, rambut dah tak ada. Confirm lah kalau 3 round tu, kalau zaman-zaman kemo saya dulu, habis tinggal berbelai macam ayam togel je tu, macam tu kan. Baik-baik cukur terus je semua. Selalunya orang bulan ketiga atau bulan kedua dia dah cukur habis. Sebab apa? Memang beribu jatuh rambut. Setiap kali you mandi, you tengok kat you punya tempat air keluar tu kan sangkut dengan air dengan rambut you je. Jadi orang yang kemo, orang yang kena radiation tak kena X-ray dan sebagainya, ataupun yang makan ubat kemo pun, pil-pil pun kadang-kadang rambut kita tu memang cepat luruh. Apa lagi? Last kali ialah yang orang perempuan atau orang lelaki yang mula berjinak-jinak dengan bahan-bahan yang sintetik, seperti shampoo yang terlalu tak kisah beli je kat mana, walau ada tulis paraben kat situ. Lain kali kalau you dengar nama-nama seperti Laurel Sulfate kan, saya ada tulis kat sini nama-nama yang you kena wajib tengok kat belakang tu sebelum nak beli shampoo ke sabun ke apa. Sebab apa? Yang ni memang terkenal dia orang pakai dalam shampoo-shampoo yang murah-murah ataupun bahan-bahan jaga rambut tu, hair care. Number 1, sodium lauryl sulfate. Pernah dengar? You check balik dalam you punya label kat belakang. Satu laurate sulfate, satu lagi lauryl sulfate. Kalau you dengar sodium SLS ni, you tolak ke tepi. Petroleum, bahan-bahan yang ada tulis, tapi dia jarang cerita kat you kan. Selalunya bahan-bahan yang pewarna, terutama sekali dye ataupun apa lagi, you nak bagi conditioner dan sebagainya. Kalau ada paraben, formaldehyde, jaga baik-baik. Dan memanglah kita mandi pun kena chloride, fluoride semua kan.
Itu bila campur tolak, memang rambut kita yang dah sensitif nak gugur, lagi cepat gugur. So you nak buat macam mana? Ni dia. Cara nak menguatkan balik akar dia tu, yang penting akar dia, sebab di bawah akar tu ada penyampaian apa dipanggil blood flow. Dan blood flow ni kalau penyampaian nutritionnya cukup, oksigennya cukup, inilah all the zat-zat dan mineral, trace mineral yang cukup, walaupun kita terkena juga bahan-bahan yang berbahaya seperti yang saya cerita tadi, acid dan sebagainya. Kadang-kadang ni orang perempuan hari-hari dia blow the hair, orang lelaki pun dah pandai blow hair ni, siapa ajar saya tak tahu, tetapi orang lelaki tak sepatutnya blow hair semua ni, sebab rambut kita pendek sekejap je kering. Orang perempuan memanglah nak pergi kerja dan sebagainya, saya faham lah. Tapi kalau boleh jangan terlalu banyak mandi air panas dan blow dengan blower yang panas-panas. Okey, sebab apa? Itu juga akan menyebabkan rosak, pecah, bercabang rambut. Itu pun problem. Kadang-kadang jenuh je nak kena potong selalu. Tetapi yang penting dia boleh luruh rambut. Ikat rambut pun. Ramai orang lelaki yang rambut panjang tu ikat ketat sangat, atau pakai topi yang ketat-ketat sangat. Tolong. Okey, lama-kelamaan dia merosakkan juga. Bukan pakai topi tu rosak rambut, tapi kalau terlalu ketat, dia menekan kawasan-kawasan pendarahan akar rambut kita tu, dia boleh menyebabkan rosak rambut. Okey, orang perempuan jaga baik, jangan terlalu ketat. You ikat you punya sanggul dan sebagainya itu sampai tak boleh nafas. Okey, yang penting saya nak cerita sekarang apa yang perlu you buat. Ready? Okey, saya bagi jawapannya, solusinya. Ada beberapa trace mineral yang you perlu check dalam, kadang-kadang kita tak tahu pun, cuma sebagai panduan. Kalau kita ni anemia, tak kita ni doktor kata pun hemoglobin bawah pada 10 pun boleh luruh rambut, berarti iron tak cukup dalam badan kita. Dan kalau you tengok struktur rambut kita tu memang yang kusut, tak kemas, tak bersinar, selalunya kita tak ada silikon dalam body kita, tak cukup silikon. Lepas tu orang lelaki yang ada M tu sampai ke belakang, naik sampai nak ke botak ke belakang tu, selalunya zinc tak cukup dalam badan dia. Orang perempuan juga kalau colornya bertukar tanpa you pakai dye apa-apa, dia pun tukar nak jadi kuning-kuning, brown-brown, tak pasal-pasal, itu disebabkan ada copper. Dan disebabkan copper tak cukup, dia punya rambut pun jadi macam nampak tak bermaya. Sebab apa? Collagen tak cukup, maka rambut tu tak nampak cun lah. Okey, selenium antara satu lagi yang diperlukan. Baik, dalam semua mineral dan vitamin ni, satu daripada yang penting sekali namanya ialah biotin. Anda mungkin pernah dengar biotin kan? Biotin ni vitamin B, okey, dan sebahagian besar daripadanya datang daripada nutritional yeast. Anda tengok kat kedai-kedai organik tu, kalau boleh ambil nutritional yeast, you tabur atas you punya salad dan sebagainya. Ataupun beli kat farmasi pun boleh. Namanya biotin, ada jual. Okey, lepas tu ada satu lagi yang you perlu tambah ialah vitamin C. Senang vitamin C daripada buah-buahan, lemon, rajin-rajin minum buah-buah orange dan sebagainya ni bagus. Okey. Ada sikit lagi kepentingan bagi mereka yang suka ambil minyak seperti olive oil, you boleh pakai untuk kat rambut pun boleh sapu. Coconut oil, boleh ambil kita minum Lorix tu kan, minyak kelapa darah yang saya cerita selalu, Lorix yang pure tu. You bukan saja boleh minum, you boleh lumur pun kat kepala you, untuk kulit kepala kita, bagus. Omega 3 terkenal dengan sacha inci oil tu, minum dan sapu juga. So sambilan saya suruh you minum sacha inci ataupun Lorix tu, you boleh sapu kat kepala. Terkenal satu lagi saya belajar pada minggu ni, iaitu kafein yang sederhana 2 kali sehari. Kopi yang D&D Gayo Coffee tu pun boleh menstimulate you punya hair growth. Yang ni paling baru saya belajar. Saya terkejut juga tengok. Selalunya orang kata caffeine is not good kan, tapi caffeine yang high quality daripada kopi yang tidak bercampur dengan bahan-bahan yang tak natural, kopi yang natural, you ambil betul-betul, you minum betul-betul pure cow, tak ada susu, tak ada gula, dia menstimulasikan hair growth. Dahsyat tak? Tetapi bagi mereka yang tengok rambut dah mula jadi bukan saja nipis, rambut tu jadi halus, dan you tengok kuku you pun dah mula brittle, tahu tak, senang patah-patah ni, dan you senang dapat skin rash,
dan color rambut mula bertukar, dan you senang depress. You pun senang sedih-sedih, sikit-sikit nak sedih-sedih je, emotional je, ataupun you senang dapat muscle pain, ataupun you senang tired, rasa letih dan lesu. Ini saya balik pada cerita vitamin biotin tadi. Okey, so you cari biotin kat farmasi pun ada. Saya tak jual biotin, tapi di Lazada atau Shopee pun ada. You minta ambil biotin. Dua lagi perkara yang penting untuk menjaga supaya tidak luruh rambut ialah good bacteria. So you kena ambil fiber up untuk kuatkan balik you punya stomach. Atau inilah bahan-bahan yang berserat lah. Fiber up tu kalau you malas, you tuang, you ambil dalamkan ada Arabic gum dan sebagainya, itu bagus untuk you punya bakteria. Tapi kalau you rajin ambil buah, rajin ambil sayur yang menghijau, no problem. Okey, hari-hari kena banyak lah. Macam DND diet tu, no problem. Okey. Jaga baik-baik bagi mereka yang selalu ada GERD, ada gastrik, ada masalah pencernaan, senang kembung, senang dapat ulu hati ni bisa je, macam gastrik tu, you mungkin absorption pun tak bagus, maka rambut pun boleh terganggu. Okey, sekarang tiba masanya saya bagi formula untuk orang kampung punya style. Nak? You boleh buat ni. Nombor 1, daun pandan. Saya banyak cerita dulu daun pandan kan. So you boleh ambil daun pandan, you buat 2-3 kali, you lumur. Ambil tumbuk dululah. You buat macam paste, you orang kata lumuk kat kepala tu, bagi setengah jam ke, lepas tu you pergi basuh. Faham tak? Buat 2-3 kali seminggu. Terkenal daun pandan ni bukan saja bagi naik rambut, tapi dia juga menghitamkan dan juga menghilangkan kelimomo. Baguslah. Kadang-kadang dia menghasilkan dalam masa 2-3 bulan you dah nampak beza. Ada orang-orang yang belajar Ayurvedic medicine, dia pakai buah amla. Amla ni you kena check lah, kedai-kedai India ada banyak jual. Dia macam buah hijau-hijau, lebih kurang besar buah pala kita tu kan, lebih kurang macam tu lah, tapi warna hijau. Dia isi dia tu, you buat jus dia tu, you campur dengan lemon juice sama. You ambil katakan 1.5 cawan jus amla, you bubuh lebih kurang setengah cawan lagi lemon juice. Bukan minum, you apply. Okey, you apply satu. Orang perempuan kan rambut tebal-tebal tu nak 1 cawan lah nak apply tu. Orang lelaki setengah cawan dah cukup. Okey, next. Apa yang penting, nim, pokok nim. Nim ni orang India punya pokok, kalau daun semambu kan orang panggil kan. Daun nim tu you tumbuk-tumbuk dia, you campur dengan 4 gelas air kan, lepas tu you boleh minum. Yang ni boleh minum. Okey. Yang satu lagi yang paling popular yang you pernah dengar apa dia? Daun karapolai. Karapolai tu apa? Daun kari. Daun kari, you gigit 5, 6, 7 helai sehari cukup. Setiap pagi ni petua orang-orang yang rambut lebat. Selalunya orang India punya petua ni, depa you tengoklah gigi pun putih, rambut pun hitam legam kan. Tapi sebenarnya dia orang ada petua sendiri. Katanya lepas bangun pagi, macam kita calit garam, minum, lepas minum dah relax sekejap. Lepas tu you ambil karapolai tu tadi 5, 6 atau 7 kunyah dia sampai 5-6 minit, kunyah sampai dia lumat. Buat macam kita duk kunyah sirih sama dulu tu, kunyah. Lepas tu you nak buang pun boleh, kalau nak tertelan pun tak ada masalah. Daun karapolai. Is that clear? Telan pun tak ada masalah. Buat tu hari-hari, tengok apa yang berlaku. Kata orang yang amalkan ni, memang dia tak perlu risau tentang rambut nak luruh lah. Okey. Ada sikit lagi amalan-amalan yang saya nak ingatkan pada you all, iaitu yang dari sudut bayam pula. Banyakkan makan bayam. Satu lagi, kawan Indonesia tu sebutnya urang aring. Saya tak tahu bahasa Melayu apa, tapi saya dah tengok daun dia tu ada sikit bunga-bunga cantik lah, kecil daun-daun dia tu panjang-panjang tu. Jadikan minyak urang aring ni, boleh saya ingat kat kedai-kedai jamu ada jual kot. You boleh lumuk juga. Bayam makan. Satu lagi buah keras, setengah orang kata buah kemiri, ataupun orang putih panggil candle nut. Okey, buah keras selalu you pakai kan, masak. Ramai yang tengok ni tahu buah keras. Buah keras you boleh tumbuk dia, lepas tu you buatkan dia jadi minyak juga. Okey,
you boleh you boleh boil dia, boleh masak dia bagi jadi minyak. Minyak dia tu you lumur juga, okey. Berarti minyak buah keras. Lepas tu acap kali rajin saya kata limau nipis. Okey, limau nipis pun boleh dibuatkan sebagai lumur. You nak campur sikit dengan minyak kelapa pun boleh. Dan last kali ialah dari sudut Chinese medicine pula, daripada sudut orang-orang asli yang saya baru pergi ke mana, baru ni Royal Bloom semua tu kan, mereka ada bahan-bahan yang original daripada hutan, dan testi mereka memang meyakinkan saya, dan saya dah masukkan dalam botol hitam macam ni. Kalau you tengok namanya D&D hair spray, dan menggunakan some traditional Chinese medicine punya approach, sebab saya minat sangat tentang ancient medicine ni, perubatan-perubatan orang asli, perubatan Ayurvedic, perubatan Yunani, perubatan perubatan orang-orang yang menggunakan akar kayu, buah-buah, bunga-bunga ni memang best. Sebab mereka tidak merawat. Kalau rambut gugur, kita cuma, kalau kita lumur tu, kita ingat kita nak bagi cuma rambut naik, tak. Mereka lebih kepada nak menjaga peredaran darah. Jadi kalau saya spray macam ni, dia bukan nak jaga rambut yang dah keluar ni, itu tak penting. Dia lebih kepada akar-akar dia. Sebab tu kalau you ambil ni, dia tidak bau wangi, tidak ada esen bagi sedap apa. So you spray, lepas tu spray, lepas tu you lumur elok-elok, you buat macam tu, okey. Bagi saya massage betul-betul lah, okey. Dan kalau you perasan, you kalau siapa yang ikut I ni, so yang penting you buat 3-4 kali sehari macam ni, ataupun sebelum pergi kerja, balik kerja sekali lagi, malam nak tidur buat lagi sekali, tengok apa jadi. Saya cuma nak perhatikan dah 2 bulan, rambut depan ni dulu dia memang habis putih semua macam ni kan. Sekarang saya tak tahu macam mana dia boleh jadi gelap-gelap sikit. You nak perasan tak? Ni saya eksperimen kepada diri saya sendiri, dan insya-Allah dia kurang botak. Dulu nampak line tengah-tengah ni kan macam botak. Siapa yang ikut I tahun-tahun lepas, you nampak kat sini dah mula botak kan. So bagi saya tak penting, tapi saya nak membuktikan ada jawapan. Itu yang peluang yang saya nak bagi pada you sekarang. Jadi bagi mereka yang risau sangat, umur baru 3-40 dah mula botak, yang tu nak kena dibantu. Kalau macam saya tak apa. Yang penting saya dah siapkan juga kalau yang serius sangat, sampaikan hormon, sampaikan rambut tu sampai macam betul-betul nipis sangat, you perlukan sikit kapsul. Maksudnya kan perlukan mineral, trace mineral, semua tu perlukan untuk you kena oral juga, kena makan juga. Tak cukup untuk you pakai sapu je kat luar. Sebab tu kalau you tengok you pergi tempat-tempat spa-spa yang mahal-mahal tu kan, dia orang bukan saja massage, tapi dia orang juga bagi you makan. Sebab dalam makanan tu lah ada yang dinamakan trace mineral, silikon, selenium, zinc, macam-macam lagi lah, supaya you dapat termasuk vitamin biotin pun mesti ada dalam tu. Walaupun akar kayu, tapi sebenarnya memang dah ada dalamnya zat-zat makanan untuk rambut. Orang-orang lama ni jangan main, dia orang pengalaman dahsyat. Bahkan kalau traditional Chinese medicine tu dengan Ayurvedic medicine, Yunani tu dah lebih pada 4,000 tahun dia punya penggunaan. Jadi mereka tu dah ada secret masing-masing. Kadang-kadang dia tak mau bagi tahu kat kita semua, tapi kita kena belajar sampai boleh. Anda dah ada jawapan untuk rambut yang mula nak nipis. D&D Academy, jangan lupa tolong join secepat mungkin, anda tak akan rugi insya-Allah. Apa yang saya charge selalunya 1/5 ataupun 1/4 daripada nilai sebenarnya. Guarantee. Anyway, it's money back guarantee pun. Kan? So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Selamat menjaga rambut you supaya dia bertahan sampai, kalau boleh sampai last 10 years pun cukup lah kan. Kalau last 10 years tak ada rambut tu tak apalah. Okay? Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda tahu tak, anda sekalian tak payah jadi doktor, tapi anda boleh belajar ilmu basic kedoktoran punya ilmu ni tentang perubatan semua tu. Boleh saya tolong share dengan you supaya anda dapat pengetahuan.
Dan kalau anda sudi, saya akan besarkan pengetahuan ni dari sudut bukan dari sudut penyakit saja, tapi juga dari sudut masalah mental, masalah psikologi, masalah stres kan, masalah pemakanan, masalah even motivasi hidup kita. Sebab ramai daripada masalah-masalah termasuk keuangan pun menjadi isu sehingga orang berpenyakit, tahu tak? Jadi kalau anda suka program-program macam yang saya dah buat lepas-lepas, yang tu yang saya maksudkan dengan DND Academy. Maksudnya apa konsepnya sebenarnya. Tetapi anda tak perlu sampai terlalu tahu apa tu bahasa-bahasa medical. Yang penting ialah you dapat manfaat. Saya ulang, yang penting you dapat apa tu ilmu supaya boleh dipergunakan. Bukan ilmu untuk apa dengar-dengar kosong je. Itu satu. Dah dapat. Nombor dua, kalau you ada satu jari je, saya nak bagi peluang kali ni bukan saja untuk dengar, tapi dengan satu jari saya nak tunjuk cara macam mana you nak menjana pendapatan antara 1,200 cukup tak? Ataupun sampai 12,000. Boleh. Antara 1,000-2,000 hingga 12,000-14,000 ni tergantung nanti saya tunjuk macam mana cara. Dengan syarat you sudi menggunakan satu jari. Okey, supaya bila you dah dapat apa tu fahaman tentang DND Academy punya ilmu dan you menggunakan satu jari untuk share dengan kawan apa ilmu yang you belajar dengan saya, maka ilmu-ilmu tu kalau nanti orang sudi masuk juga lagi, saya akan bagi kepada anda imbuhan. Tahu tak imbuhan? Maksudnya kita bagi bonus lah pada you. Kita bagi macam orang panggil apa tu wang hadiah kerana you bantu saya upah you untuk meramaikan apa tu DND Academy punya apa tu penuntut dia. Bila dah ramai masuk nanti, ada lagi kalau dia orang sudi nak beli daripada saya. Sebab apa? You tak payah buat apa. You cuma share saja. Saya ulang, you cuma pakai satu jari, share saja. Dan apabila dia beli apa-apa pun daripada saya, sama ada majlis ilmu yang saya buat, kan saya ada talk. Dan you pun akan dapat talk yang goodbye diabetes, goodbye cancer, goodbye stress, goodbye obesity. Banyak kita cuba bantu sembuh penyakit-penyakit dan ramai orang nak masuk. Jadi kalau dia masuk melalui you yang recommend, saya akan juga bagi imbuhan pada you. Itu yang boleh dapat antara 2-3 ribu sampai kadang-kadang sampai 12,000 tu. Sebab apa? Kita pun, dia orang suka beli produk daripada kita. Sacha Inci lah, Fiber Up lah. Daripada you tak buat apa, sambil you dengar belajar ilmu dan you suka ilmu tu dan you suka sebahagian daripada produk-produk kita, you cuma recommend je. Okay, tak perlu you rasa macam tertekan nak kena jual. Sebab semua yang nak cerita saya, nak advertise saya, nak buat Facebook, nak buat Instagram, nak buat YouTube, semua saya yang buat. Nak kata thank you pun saya yang akan kata thank you. Saya yang akan post. You satu inci barang, satu kotak pun tak payah simpan kat rumah. Itu dia panggil program affiliate. You bekerjasama dengan saya. Baik. Lepas pada tu you juga mendapat apa lagi tahu? You akan dapat lebih kurang ada 2-30 doktor menunggu you. Kalau ada masalah apa-apa, kita ada panel untuk you boleh refer kes-kes you nak consultation. Maksudnya you boleh dapat link. So mereka takat-takat diabetes, takat-takat high blood, kolesterol, jantung yang biasa-biasa tu kita dah semua boleh insya-Allah boleh bantu reverse. Saya ulang, bantu reverse. Okay. So jadi anda dapat akses straight pada dia orang kalau you jadi kita punya ahli DND Academy nanti. Jadi partner lah kan. Okay. You akan dibenarkan pakai balik saya punya video-video tu, you nak share dengan siapa pun boleh, termasuk program-program yang premier tu, yang orang bayar tu. Harga nilai semua-semua ni lebih daripada RM7,000-8,000. Faham tak? Tapi jangan risaulah, saya tak nak sampai RM7,000-8,000 you tu. Dan seterusnya you akan, setiap kali you beli, you sendiri dapat ada rebate. Tiap bulan kita bagi balik duit yang you belanja tu. Dan orang beli melalui you, kita bagi pula lagi tambahan. Sampaikan orang yang you recommend tu, kalau dia recommend orang lain, you pun dapat lagi. Tapi yang penting ialah semua ni ialah 100% money back guaranteed. Kalau you tak suka program yang saya buat ni, DND Academy ni, nanti you boleh ambil balik. You punya pelaburannya cuma RM1 sehari je. Saya ulang, pelaburan yang you perlu nak masuk dalam program saya ni, you spare. Maksudnya RM365 lah dia punya nilai you nak jadi ahli, nak jadi partner saya ni. Tapi kita cuma charge setahun RM365. Dan daripada situ you boleh dapat modal you bayar balik dengan tiap-tiap bulan kita bayar tu. Ingat tak RM1,000-2,000 tu? Bila orang order pada you tu, yang license tu lah yang you bayar setahun sekali. Dan semua tadi yang saya cerita you dapat.
Dan kalau ada berita-berita terkini, you akan jadi orang pertama sebab you dinamakan DND Academy Partner. So nak jadi partner, sila call saya punya admin sekarang. Admin saya tu tunggu anda call nak register sekarang juga. Okay? Masa terhad dan tempat pun terhad. Now. Do it now, okay, please. Dan share juga dengan kawan supaya kalau dia nak masuk, biar dia pakai link you nanti. Okay, sebab tu you kena ada link tu cepat-cepat. Okay, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.